Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, tajuk hari ini Isnin ialah bab 11 transformasi isometri. Okey, kita terus pergi kepada buku teks muka surat 214. Okey, hari ini saya nak terangkan tajuk translasi. Okey, translasi awak kena mahirkan dulu. Okey, translasi ni dia ada dalam kurungan A dan juga B. Untuk bahagian atas, kita nak tengok dia ke kiri ataupun ke kanan. Okey, tak apa. Kita tengok contoh 5. Okey, ini kalau dia ada, awak kena bezakan P dengan P tanda. Ini ialah objek, ini ialah image. Maksudnya yang mula-mula objek. Katakan objek tu nak pergi ke negeri Pahang. So bila dah sampai Pahang, kita panggil image. Yang masih di Kuala Lumpur ialah objek. Bila dia dah bergerak ke tempat lain, kita panggil image, iaitu P tanda. Okey. Contoh 5, tentukan kedudukan P dalam rajah yang diberikan. Bagi huraian translasi. Okey, kita belajar dulu huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Inilah kita panggil vektor. Okey, vektor translasi dalam bentuk kurungan AB, atas bawah. Okey, yang A, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, maksudnya dia dah bagi P kan. Okey, dia akan bergerak 2 unit ke kiri. Nampak tak? Sekarang P ni ialah objek. Kita nak daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Pahang. So kita kena yang first kali vektor dia ialah 2 unit ke kiri. Kalau ke kiri maksudnya negatif 2. Lepas tu dan 3 unit ke bawah, negatif 3. Okey, negatif tu maksudnya kalau dia ke kiri ataupun ke bawah. Kalau positif, dia ke kanan ataupun ke atas. Ini vektor yang awak kena faham. Tanda negatif, kiri, bawah. Positif, kanan, atas. Okey, so dia kata A ni titik B bergerak 2 unit ke kiri, means negatif. Dan 3 unit ke bawah pun negatif juga. So tengok kita daripada Kuala Lumpur kan. Okay, so objek 2 unit ke kiri, 1, 2. Okay, dan 3 unit ke bawah, 1, 2, 3. So ini kita punya image P tanda. Kita dah sampai ke Pahang. Okay, boleh faham? Okay, tengok yang B. Titik P bergerak 5 unit ke kanan. Maksudnya kita buat vektor terus 5 unit ke kanan. Maksudnya kanan positif lah. Positif 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Bawah negatif kan. So positif 5, negatif 5 vektor dia. Okey. So nak lukis, kita yang atas ni dia mesti kiri ke kanan. Kalau yang bawah ni atas ke bawah. Vektor dia macam tu. So P, kita daripada Kuala Lumpur. Okey, positif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Turun bawah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So dah siap. So daripada P ke P tanda. Objek ni image dah sampai. Objek yang belum sampai, image yang dah sampai. Okey, C. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, maksudnya 6 unit ke bawah. Dia ada bergerak ke kiri ke kanan tak? Okey, ni C. 6 unit ke bawah. Kiri kanan tak ada kan? So maksudnya dia kosong lah. Kiri kanan dia tak ada pergerakan, kosong. 6 unit ke bawah, so maksudnya negatif 6. So kosong, negatif 6. So kiri kanan tak ada, kosong, so terus ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah siap. Okay, P ke P tanda. Objek ke image. Dan last sekali D.
titik P bergerak 3 unit ke kanan. Atas bawah tak ada kan, dia cakap 3 unit ke kanan je. So maksudnya positif 3, kiri atas bawah tak ada, so kosong. Vektor dia positif 3, kosong. So terus ke 3 ke kotak 1, 2, 3 ke kanan, positif 3. Okey, contoh 6. Okey, tadi kita lukiskan dia bagi vektor. Sekarang dia bagi pergerakan, kita yang tulis vektor. Contoh 6. Tentukan vektor. So vektor dia mesti dalam kurungan lah. A, B. A ni kiri atau kanan, B tu atas atau bawah. Okey, tengok. Okey. So kita tengok translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey. So A kita berapa? 3 kan? 1, 2, 3. B kita ke atas kan? Nampak tak anak panah dia ke atas? So positif lah. 1, 2, 3. Ni. Okey. So 3, 3. Okey, contoh yang kedua. A, kita tengok dia kiri ke kanan anak panah dia? Ke kiri kan? Seberapa kali? 1, 2, 3. Okey, so negatif 3. Okey, anak panah B ke atas. So positif 1, 2, 3. Sampai sini je sebab P dekat sini. Nampak tak? Okey, so negatif 3, 3. Kalau C, okey, A, kita tengok A dulu. A ke kanan. 1, 2, 3. Tak nampak. Okey, 1, 2, 3. So positif 3. B dia 1, 2, 3. So negatif 3 sebab ke bawah. Bawah negatif. So vektor dia ialah 3, negatif 3. Okey, so kita pergi contoh seterusnya. Contoh 7. Tentukan translasi bagi rajah yang berikut. Okey, ada Q tanda dengan Q. Ingat balik yang cikgu cakap tadi. Okey, Q ialah kita yang dekat KL ni, yang dekat Kepong ni. Q tanda maksudnya kita nak pergi negara lain. Katakan kita nak pergi, tadi saya cakap Pahang kan. Okey, maksudnya mestilah Q ni pergi ke Q tanda. Okey, KL nak ke Pahang. So macam ni, Q tanda dekat atas, Q dekat bawah kan. So atas pergi ke bawah ke bawah pergi ke atas? Pahang, kita ni orang KL. So Pahang pergi ke KL ke KL pergi ke Pahang? Nah, mestilah KL pergi ke Pahang. So daripada sini kita nak tahu dia punya translasi, berapa vektor dia. So ada 3 bucu kan? 1, 2, 3. So awak jangan pening-pening, awak pilih je awak suka bucu yang mana. Okey, katakan saya ambil bucu yang ni. Okey, so kalau bucu yang ni, dia mesti pergi ke bucu yang ni jugalah. Bucu KL ke bucu Pahang. Okey, kita tengok berapa kotak. First, kiri ke kanan dulu. Ni ke kiri ke kanan? Ke kiri. So 1, 2, 3. So dia punya tu negatif 3 sebab dia pergi ke kiri. Lepas tu nak naik atas kan? 1, 2, ya Allah. 1, 2, 3, 4. Ke atas maksudnya positif 4. Itu saja, dah siap. Okey, senang. Okey, yang B, P tanda P. Pahang nak pergi KL ke KL nak pergi Pahang? So KL nak pergi Pahang, ada 3 bucu sama. So pilih bucu yang mana awak nak. Katakan kita ambil bucu yang atas ni. So dia pergi first kali, dia pergi ke kiri kan. Kita nak pergi bucu sini ni. Okey, so 1, 2, 3, 4. So ke kiri terbalik kan. So negatif 4. Okey, turun bawah pula 1, 2, 3. So negatif 3 lah sebab kiri dan juga bawah. Okey, dan last sekali C. Okey, tengok ada R dengan R tanda. Maksudnya KL ke Pahang. So ada 3 bucu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So tak nak confuse, ambil bucu yang ni, senang kan. Okey, so KL nak ke Pahang.
Okey. Ada tak nak pergi sini, bucu yang ini nak pergi ke sini? Perlu ke kiri kanan? Tak perlu kan? So maksudnya kosong. So sekarang dia punya kiri kanan tak ada, so tulis kosong. So sekarang dia pergi ke bawah kan? So 1, 2, 3. So negatif 3. Itu sahaja. Okey, faham tak? Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.